ya, untuk mereka yang mengurus dan juga mereka yang hadir. Sebab itu kita kata yang melakukan ibadah, yang memberi dengan yang menerima sama banyak dapatnya. Oleh itu kita yang datang, kalau jawatan kuasa kata ingin memberi khidmat, kita datang untuk memberi khidmat untuk diri kita kerana Allah, insya-Allah. Jadi tajuk yang dibekalkan atau tajuk yang kita cadangkan ialah bagaimana untuk meraih apa yang kita katakan buah-buah dari Ramadan. Artinya kita kata setiap yang kita lakukan, kalau kita masak ujungnya kita nak makan, betul? Kalau kita menanam hujungnya nak petik buahnya, betul? Jadi kita hari ini sebab kita sudah masuk ke zon paling, kita kata zon emas, ataupun kita kata the most prime time. Okay. Masa-masa paling afdal, masa-masa paling, bukan afdal, masa-masa paling puncak, di mana setiap ibadah, walaupun kita kata, setengah ulama kata apa, setiap tarikan nafas, setiap kita menapas turun naik, itu juga pahala. Kita kata duduk bersila saja pun memikirkan kehidupan, memikirkan alam, memikirkan persekitaran, memikirkan tanggungjawab, itu juga sudah dianggap satu ibadah. Kerana bulan ini bulan paling mewah, bulan yang kita katakan bulan paling istimewa, bulan yang paling dicintai Allah. Sehingga Allah mengatakan puasa adalah untukku. Tak ada Allah tak bagi ke orang lain untuk bagi ke, ataupun tak nampak, tidak memberitahu kita berapa agaknya hadiah yang Allah sediakan. Malah ulama kata apa, kalau pahala Ramadan itu diletakkan di mizan, mizan tu timbang, betul? Ditimbang, tak tertampung di mizan punya beratnya pahala yang Allah bekalkan ataupun kefadilat yang Allah bekalkan untuk puasa. Jadi akhirnya Allah kata puasa untukku, jadi maknanya akulah yang berhak untuk memberi balasan. Sebab itu balasan puasa tidak ada dapat di mana-mana kecuali kita sampai ke syurga. Menatap wajah Allah, itu yang kita katakan balasan paling apa kita kata spiritualnya. Tapi kalau kita kata ambil dunia, kita dua kegembiraan. Gembira pertama berbuka, gembira kedua berjumpa dengan Allah untuk mendapat hadiah puasa. Maka perhatian kita bukan sekadar nak dapat bahagia berbuka, tetapi lebih utama, lebih besar, lebih panjang adalah untuk mendapat hadiah yang Allah janjikan di syurga. Ini bermakna syurga merupakan matlamat paling akhir yang kita nak kejar, yang harus kekal dalam kepala kita. Sebab itu kalau diriwayatkan, kalau para sahabat 6 bulan nak datang Ramadan, mereka sudah mula rindu 6 bulan nak datang. Dah terus berdoa, ya Allah Tuhan kami, panjangkan umur kami untuk kami sampai ke Ramadan. Kemudian mereka juga merasa sedih, yang sangat sedih juga dalam masa 6 bulan. Dan mereka terus dalam masa 6 bulan ditinggalkan Ramadan itu, terus mengangkat doa, ya Allah ya Tuhan kami, terimalah ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan. Terimalah ibadah yang kami lakukan di bulan Ramadan, kerana bimbang tidak jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Ini bermakna 6 bulan sebelum datang dan 6 bulan setelah pergi, para sahabat hatinya tetap rindu dengan Ramadan. Okay? Jadi kalau kata-kata kita berapa lama rindu dengan Ramadan? Agak-agak. Kita dijemput masuk mengingat Ramadan dari bulan Rejab. Okay? Dari bulan Rejab kita sudah diminta Allah, okay, untuk merindui Ramadan. Sebab itu doanya, ya Allah berkati kami di bulan Rejab dan Syaban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bandingkan sahabat 6 bulan, kita 2 bulan. Rindu dah. Dalam masa 2 bulan tu besar tak rindu kita nak jumpa Ramadan. Ini yang kita kena tanya diri sendiri. Aku rasa kenapa Allah bagi Rejab itu dah cakap pasal Ramadan. Kenapa Allah bagi Syaban itu sudah bercakap pasal Ramadan. Dan dengan izin Allah, doa kita yang kita lakukan itu, kita layak masuk ke Ramadan. Sudah pun hampir selesai Ramadan. Bagaimana rindu kita? Makin besar ke makin kecil? Agak-agak.
Kalau melihat saf-saf di masjid, makin besar ke makin kecil? Makin sikit, makin sikit, makin sikit. Bermakna rindu kita besar ke kecil? Makin kurus, makin kurus, makin kurus. Kita dah gemuknya apa sekarang? Raya, baju raya, kuih raya, balik kampung, anak bulan, raya terkejut. Semua dah fikir. Dia dah hilang dah, Ramadan dah jadi kecil. Kita dah fikir besarnya apa? Hari raya. Jadi bagi kita angkat balik kekuatan, kalau para sahabat rindunya 6 bulan sebelum dan 6 bulan kemudian, maka kita nak kekalkan tak yang 2 bulan awal tu. Nah, ini kekuatannya. Sebab itu kita kata kita melihat daripada sirahnya. Baru kita dapat merasa bahawa aku benar-benar rasa Ramadan dia besar ke kecil. Atau Ramadan dia macam biasa-biasa je. Pada kita Ramadan besar ke kecil? Tak tahu nak cakap. Besar budak, kecil budak. Betul? Ini yang kita nak godak balik di jiwa kita ni. Bahawa Ramadan adalah bulan paling besar dari semua bulan. Kalau kita katakan bulan Muharram itu bulannya Nabi Musa. Betul? Di mana Fir'aun ditenggelamkan dan bermakna memenangkan dakwah Nabi Musa. Tapi kalah disebabkan Ramadan. Kita ambil bulan Zulhijjah, bulan di mana Nabi Ibrahim diperintah menyembelih anaknya. Besar ke kecil peristiwanya? Besar. Tetapi kalah juga dengan adanya Ramadan. Nak bagi tahu dekat kita bahawa Ramadan merupakan yang paling besar di mata Allah. Sebab itu kita kata kalau kita tak faham hikmah, tak faham ibrah yang Allah bagi, bermakna kita akan tinggalkan Ramadan ini dalam keadaan biasa-biasa. Kalau sahabat sedih, ya Allah. Temukan kami lagi dengan Ramadan, ya Allah. Angkat semua ibadah kami yang kami lakukan di bulan Ramadan ini, ya Allah. Anda kata ini Ramadan terakhir, angkat semua ibadah kami. Sebab itu kekuatan yang mereka bina berhubung dengan Ramadan. Ramadan tidak pernah luput dari ingatan mereka. Ramadan tak pernah luput daripada doa mereka. Malah mereka terus sentiasa menanti datangnya Ramadan. Apa tanda cinta kita dengan Ramadan agak-agak? Agak-agak lah. Kita dah nak meninggalkan Ramadan ni dah. Ada? Puasa sunat. Itu modal nombor 1. Tanda paling besar bahawa kita sangat menghargai datangnya Ramadan. Maka rindu kita dengan Ramadan akan terubat dengan cara kita membanyakkan solat puasa-puasa sunat. Bukan sebab Senin Khamis saja, bukan sebab bulan putih saja. Tapi saya berpuasa sebab itu Nabi Daud puasanya macam mana? Satu sekali sehari ni puasa, esok buka puasa. Bermakna rindu dia dengan Ramadan itu sangat kental. Sehingga dia nak merasakan 12 bulan ini bulan Ramadan. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak bina. Kalau itu dia bagikan contoh dan sirah untuk kita kaji, untuk kita lakukan, maka tolong kita bangun balik kekuatan. Kita nak jadi para sahabat yang sangat rindu, yang sangat sedih kehilangan Ramadan. Okay? Ini yang kita kata tumpul. Masih rendah dalam hati kita. Masih rendah dalam jiwa kita. Sebab itu berlalunya Ramadan sampai raya. Oh, dah tak ada cerita Ramadan dah. Okay, ceritanya cerita raya. Raya. Okay, open house. Hampir sebulan Ramadan tak cukup. Syawal tu sebulan tak cukup. Untuk nak meraihkan Ramadan. Masya Allah. Jadi rindu ke tidak kita dengan Ramadan? Bila dah nak puasa 6 ni, ya Allah. Banyak jemputan lah Allah. Tak ada jemputan open house. Tak sampai hati lah pula. Tak datang. Betul? Kita jadi serba salah. Sayang Ramadan kan sayang kawan. Ini penanda-penanda. Ataupun kita kata yastik yang kita nak pegang. Aku rindu Ramadan ni. Mengerebut semua keberkahan yang ada dalam Ramadan. Tapi rasanya rindu aku tinggal hak mana? Rindu aku besar mana?
Okay, ini kekuatan. Sebab itu kita kena tahu apa kekuatan. Mengapa Allah bagi Ramadan agak-agak. Agak-agak lah kita tembak ikut kita. Secara human, secara kemanusiaan. Apa sebab Allah bagi? Salah satu daripada banyak-banyak sebab lah. Agak-agak. Sepanjang pengalaman kita. Ya. Disiplin diri. Itu kita ambil dari segi materialnya. Dari segi fiziknya. Dari segi metafiziknya. Bagaimana? Siapa nak kurus? Puasa. Siapa nak diet? Puasa. Betul? Artinya kita nak menggunakan berbagai kisah, berbagai kejadian, berbagai peristiwa untuk dikaitkan dengan puasa. Dan kita sangat menghargai orang yang berpuasa. Ini kekuatan-kekuatan. Tetapi kekuatan paling besar, kita dijumpa dengan Rejab. Rejab kita dapat apa? Isra. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dapat apa? Dapat solat. Apa ibrahnya? Apa kekuatannya? Sebelum jumpa Ramadan, tolong dulu baiki solat kita. Tolong dulu latih diri banyak-banyak solat sunat. Betulkan balik surah kita. Betulkan balik Tumaninah kita. Betulkan balik waktu kita. Be on time. Sebab itu Allah jumpakan Rejab dulu. Allah jumpakan solat dulu. Kerana puasa nombor 3, solat nombor 2. Puasa boleh tinggal. Orang sakit tak boleh payah puasa. Orang berjalan tak payah puasa. Orang tua tak payah puasa. Betul? Tapi puasa, solat tak boleh tinggal. Jadi kalau dari segi wajibnya itu, kita nampak solat jauh lebih besar daripada puasa. Ramai tak orang yang puasa tapi tak solat? Sangat-sangat. Apalagi disediakan juadah. Masya Allah. Kalau tengok kemahnya saja. Tak tahu nak kata berapa banyak pahala-pahala yang dibekalkan. Punya ramai. Malam ni pernah jumpa seorang daripada peserta yang berbuka di sini dalam majlis tazkirah. Saya sebulan tutup dapur, doktor. Tutup dapur. Saya lepas pejabat terus je ke masjid. Saya dah suruh anak suami dia semua bawa anak ke masjid. Bayangkan pahala banyak yang diperoleh. Dengan syarat kita datang kerana Allah. Bukan kerana tak ada masa. Bukan kerana nak jimat. Ini pun nak dibetulkan juga. Salah niat. Salah hasil. Yang datang nak sedekah. Betul? Yang menderma nak sedekah. Tapi yang datang niatnya tak ada masa. Jangan main-main. Jadi bukan datang kerana Allahnya. Ini pun kalau kita cakap, itu kerana Allah lah tu. Tak payah cakap lah. Ada orang marah ke? Sedangkan seluruh kekuatan ibadah bergantung balik pada niat. Okay, ini kekuatan. Jadi sekali lagi kita kata Rejab sampai dikaitkan dengan Ramadan. Nak bagi tahu pada kita kalau nak dapat Ramadan yang baik, pertama kamu bersihkan hati. Sebab Rejab bersihkan hati dulu. Nabi yang sudah bersih dibedah lagi untuk dibersihkan hatinya bagi berjumpa dengan Allah. Nak dapat perintah solat. Ini bermakna siapa yang layak solat sebenarnya? Yang paling layak solat orang yang paling bersih hatinya. Kalau muka masih bengkak-bengkok, bengkak-bengkok. Tangan pun jangan terkejut. Ini kekuatan. Boleh? Okey, insyaAllah. Jadi kalau kita kekuatan yang kita nak angkat, yang layak dapat puasa, yang layak dapat solat adalah orang yang benar-benar sudah membersih hatinya. Sebab itu setengah motivasi kata apa? Ramadan ini adalah washing machine jiwa kita. Washing machine. Kita masuk diri kita dalam washing machine ni, betul? Dalam washing machine tu kita duduk je ke, kita empas pula dalam. Dia empas pula kulu kile, betul? Dan yang masuk kotor ke bersih? Yang kotor. Kita ni bersih ke kotor? Banyak dosa ke tak? Banyak, ya Allah. Betul? Jadi dia masuk washing machine sebulan. Kita masuk berapa hari?
Washing machine masuk setengah jam je dia bersih dah, betul? Kalau baju tu dah bersih, nak ke lagi kita kotorkan? Oh, tak, mesti tak nak kan? Sebab dah basuh dah lah. Dah bersih dah, betul? Tapi kita rasa tak kita sudah dibersihkan? Bulan tarbiyah, bulan universiti, bulan madrasah, bulan... Ya Allah, tak tahu nak gelar apa lagi bulan Ramadan ini. Semuanya bulan mendidik supaya kamu tukar jadi bersih. Betul? Tapi kadang-kadang wajahnya saja tak bersih. Bahasanya saja tak bersih. Matanya saja tak bersih. Boleh nampak? Mata tengok orang. Hati-hati. Sebab itu uduknya sangat mahal harganya. Kerana uduk itu bukan sekadar membersih jasad. Tapi membersih jiwa. Membersih hati. Untuk layak jumpa Allah. Sebab itu tidak sempurna uduk. Koyak solatnya. Tak sempurna taharahnya. Bersucinya. Istinjaknya. Tak lepas uduknya. Bila tak lepas uduk, tak lepas solatnya. Tak lepas solat, tak lepas doanya. Saya dah puas doa doktor tapi tak dapat lagi. Belum dapat, bukan tak dapat. Boleh contoh? Jadi sekali lagi, ibrah kenapa datangnya Ramadan? Untuk latih kita. Sebab itu kalau Isra' Mi'raj, kita ditemukan dengan 25 Nabi. Ya Allah. Nabi diisrakan sampai ke Masjid Aqsa jadi imam. Pada siapa? 24 Nabi sebelum. Apa ibrah kita nak angkat? Bermakna di bulan Rejab kita ditemukan dengan 25 Nabi. Maka tugas kita tolong besarkan kekuatan cinta Nabi ini kepada anak-anak, kepada diri kita. Kita ingat langit satu siapa jaga? Nabi? Entahlah. Ustaz sebut. Kita yang tak ingat. Bukan tak ingat, tak nak ingat. Sedangkan wajib 25 Rasul Nabi itu wajib kita. Kalau ini pun fail, so macam mana nak jumpa Ramadan? Okay, ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka sekali lagi kita nak bangun kekuatan. Rejab mengajar kita untuk terus dapat kekuatan jumpa Ramadan. Sebab itu rindunya dimulakan dari Rejab. Tapi masih kita berdoa, kita rindu ke tak rindu? Sajalah doanya dia. Ustaz kata doa ini bagus untuk bulan Rejab. Boleh nampak? Maka kita kata sekali lagi, nak jumpa Allah, Ramadan jumpa Allah ke tak? Sangat jumpa. Sebab ini bulan yang Allah kata ini hadiahnya daripada aku. Bermakna Rejab Nabi nak jumpa Allah. Betul? Dibersihkan hatinya, dibersihkan jiwanya, dibersihkan perjalanannya, diberikan minum susu. Ya Allah. Siapa sahur minum susu? Tak biasa susu. Tak suka susu. Hati-hati susu. Nabi minum susu ketika Isra' Mi'raj. Bermakna apa? Susu adalah minuman terbaik. Siapa sayang Rasulullah, minumlah susu. Terfikir tak kita begitu? Siapa bersahur dengan susu, tak payah makan lain pun okey. Contoh. Tapi kita tak biasa, tak suka. Okay? Ini kita kata, kita tinggal Nabinya di situ. Okay? Dan yang akhirnya, Mina angkat balik supaya kita rasa bahawa Ramadan ini mahal sangat. Bagaimana Allah proses. Tadi dah masuk wash machine. Dah keluar dah cantik. Betul? Bermakna dah mula bersih di bulan mana? Bulan Rejab. Dah jumpa solat yang hebat di bulan mana? Di bulan Rejab. Dah mula banyak solat-solat sunat je bulan mana? Bulan Rejab. Boleh nampak? Ini yang terlepas. Harapnya tahun depan jumpa Rejab lagi sekali. Kok sempat. Kita tak rasa bulan Rejab. Alah Isra' Mi'raj. Biasalah Nabi naik ke langit dapat solat. Itu je. Ini kita ambil yang inti-inti tapi tidak dijadikan sebagai daripada kekuatan untuk ibadah. Nampak?
Jadi lain kali jumpa saja rejab, maknanya kita sudah bersedia. Saya nak mula praktis puasa sunat, saya nak praktis doa ini, doa ini. Saya nak praktis solat sunat ini, solat sunat ini. Okay. Ni kekuatan. Nak solat tasbih. Ya Allah, panjangnya macam mana nak buat seseorang. Kita kata, sebab tak biasa buat, betul? Tapi muka-muka ni memang nampak biasa je. Dia siapa yang banyak buat solat tasbih, mukanya paling tenang. Paling tenang. Siapa nak rasa paling tenang dalam hidup, belajarlah untuk biasakan solat sunat tasbih. Ya Allah, bahagianya ya Rabbi ya Karim. Ini kekuatan. Kita angkat balik daripada bulan Rejab. Ini kita nak rasa bagaimana Allah prepare kita untuk layak masuk Ramadan. Syaban jumpa apa? 3 Yasin. Apa permohonan? Di 10 Syaban apa kita minta? Panjang umur yang berkah. Semua orang minta, betul? Puan minta berapa tahun tuan? Nak minta panjang umur sampai bila? Tak sebut. Betul? Ini menunjukkan kita tak serius minta panjang umur itu. Kita tak prepare pun nak panjang umur itu. Kita tak rasa pun aku nak jumpa panjang umur itu. Sebab itu kita tak bagi tarikh. Tak bagi pun saya nak hidup. Ya Allah. Puan sekarang umur berapa puan? How young you are? 50. 43. 53. Okay. Umat Nabi umurnya berapa? 40, 50, 60, 70 sikit, 80 jarang, 90. Lagilah jarang. Betul? Jadi yang umur loceng kematian berbunyi pertama di umur 40. Kamu dah 40, get ready bekal. Kamu yang kedua 50. So dah 2 kali bunyi dah tu. Okay. Tinggal lagi satu loceng. Umur 60. Yang nak bunyi loceng dah bunyi dah. Kalau Mi dah 70, maknanya dah tak ada loceng dah. Maknanya you will be called any time. Ini peringatan kita. Minta umur panjang, nak umur yang macam mana? Kita nak yang berkah. Dah usaha ke belum? Macam mana dapat umur yang berkah? Apa menyebabkan umur tu berkah? Boleh nampak? Jadi, bagaimana kita jaga umur kita? Tapi sebab saya minta je panjang umur, tapi tak tahu minta berapa ya. Kalau anak kita minta duit kat kita, mak minta lah duit sikit. Apa soalan kita? Nak berapa? Bang minta lah sikit duit, nak beli baju raya ni. Suami akan kata apa? Nak berapa? Ini mintanya dengan Allah nak panjang umur, tapi tak sebut berapa. Nampak tak? Bermakna we are not ready. Kita tak ada matlamat. Kita tak ada force. Okey, saya dah 70. Kalaulah Allah boleh bagi 80, ya Allah. Bahagianya, ya Allah. Target kita apa? Dalam masa 10 tahun ini, you got to do all out. I'm asking for 80. Saya nak 80. So, before 80, do your best. Baru ada vision, mission. Baru ada will. Baru ada motivasi. Baru ada matlamat. Baru ada persediaan. Baru rasa dekat dengan Allah. Jelas? So, next round. Kalau panjang umur lah. Minta nak berapa? Sebab kita dah panjang. 50, 60. Panjang ke pendek? Yang panjang tu banyak pahala ke banyak dosanya? Banyak dosa. So, ask for another 10 years to clean the whole thing sepanjang hidup kita. Okay, 70 tahun buat dosa 4 lori. Minta 10 tahun. Nak jadi 10 tahun yang the best. Bulan Ramadan nak jadi bulan Ramadan the best. Orang 70 tak ada fikir jumpa lagi ke tak? Ya Allah, itu aku anda kata ini Ramadan terakhir, ya Allah. Jauhkan aku dari maksiat, ya Allah. Jauhkan aku dari kecelakaan, ya Allah. Sebab bulan Ramadan kita dapat 2. Sama ada kamu dapat berkah atau dapat celaka. Ya 2 benda je yang kamu dapat. Sebab itu preparationnya Allah suruh bagi 2 bulan sebelum sampai. Betulkan niat, bersihkan hati. Nak bersih hati senang ke susah? Sangat susah kecuali yang terus minta dengan Allah. Betul? Sebab apa? Siapa genggam hati kita?
Allah yang bolak-balik ke hati kita, ya Allah. Bantu aku, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Ini bulan Ramadan, ya Allah. Bulan pengampunan, ya Allah. Masukkan aku dalam bulan pengampunanmu ini, ya Allah. Baru nak rasa taubat tu sungguh-sungguh. Kau tidak? Ya Allah, ampun dosa kami, ya Allah. Tapi kalau merasa ini bulan pengampunan paling besar di dunia. Bulan Syaban ada pengampunan tak? Ingat tak 3 permohonan? 1 nak umur panjang. Tadi dah kita dah betul kan? Next time minta berapa nak. Dapat tak dapat tu bukan kerja kita. Tapi kita ada matlamat. Nak jadi kita alert 24 jam. Supaya tak masuk terjeleng-terjeleng, termasuk selong-selong lagi. Tak ada salah parking lagi. Umur dah tengah sikit ni. Jangan ada salah parking. Jangan ada salah sebut. Jangan ada salah servis. Betul? Tapi nak ngamuk masa itu. Nak marah masa itu. Nak merungut masa itu. Dah tua. Orang tua. Hatinya kecil tau. Tak merajuk. Tak payah merajuk. Kalau mati dalam merajuk macam mana? Ni kalau kita minta, kita ingat macam tu. Alamak, 70 dah habis dah. Loceng tak ada dah ni. Tak payah merajuk. Tak payah marah. Tak payah sakit hati. Tak payah dendam. Tak payah apa-apa. Be happy yuk. Itu untung umur 70. Berapa orang lagi ada umur 70 sini? Dia seorang berdua. Tak ramai. Sebab yang layak, yang sempat, yang Allah bagi tak ramai. Betul? Itu kita kata Syakban. Yang pertama minta panjang umur. Kedua minta ampunan. Betul? Nak minta ampunan. Allah bagi tak ampunannya? Allah kata aku ampun semua kecuali syirik. Kecuali tak dapat ampunan dari mak bapak. Kecuali mereka yang tidak minta ampun dan tidak memberi ampun. Artinya memutuskan silaturahim. Aku minta tidak bagi benda. Oh letih weh. Jadi bulan Syakban Allah dah bagi special offer. Siapa nak dapat ampunan? Sebab yang layak masuk Ramadan sebenarnya yang dapat ampunan. Tapi bulan Syaban Allah bagi syarat lagi. Kamu syirik dengan Allah, kamu buat benda yang lain. Yang Allah marah, tak dapat. Kalau kamu berderhaka dengan mak bapak, kamu juga susah nak dapat. Kalau kamu tak memaafkan orang, tak memberi maaf pun tak dapat. Bermakna Allah bagi tangguh, Allah bagi kriteria. Betul? Tapi bulan Ramadan, kenapa dia sangat hebat? Apa buah yang kita nak angkat? Tadi kita kata bulan Ramadan bulan paling apa agaknya? Paling. Dah tahulah, cakap je lah. Betul? Maknanya kalau orang tu puasa, di mana pun dia berada, walaupun dalam peti besi, dia berbuka tak? Dia tak buka. Dia seorang-seorang, dia buka tak? Walaupun ada kesempatan buka. Cucu Mi mula-mula dulu pernah tanya, Opa, mata Tuhan tu besar mana, Opa? Okay. Sebab kalau masuk dalam hari nampak, masuk buah katil nampak, masuk tandas nampak. Ni cerita nak berbuka ni. Kakak tak boleh buka, di mana pun tak boleh. Oh, besarnya mata Tuhan dia. Besar matahari tu. Masa itu bertadika baru 5 tahun, 6 tahun gitu. Contoh. Kalau minum sikit je boleh tu apa? Tak payah makan, minum je sikit. Sikit pun tak boleh. Nak bagi tahu apa kepada kita? Pertama, kamu kena jujur. Jujur je dengan siapa? Jujurnya dengan Allah. Bermakna datangnya Ramadan. Nak bagi tahu kita, kamu mesti rapat dengan Allah. Allah tarik kamu jadi rapat dengan aku. Kamu tak boleh buka sebab aku ada sebelah hang. Betul tak? Aku nampak hang, aku tahu apa hang buat, aku tahu peniat hang, aku tahu kemana hang pergi mana. Betul? Bermakna siapa yang sampai Ramadan tapi tak rasa diperhati Allah, tak rasa dekatnya dengan Allah, tak rasa rahmatnya Allah, tak rasa kasih sayangnya Allah, Ramadannya kosong. Ini yang kita takut sekali. Paling takut. Sebab itu Ramadan ajar kita jujur. Ramadan ajar kita bertanggungjawab. Ramadan ajar kita
Percaya diri. Percaya diri, kita percaya orang kan percaya kita. Muka macam baik tapi kan boleh percaya sangat. Okay? Takut juga kita. Nak jadi manusia yang punya rupa wajah jujur. Rupa wajah bertanggungjawab. Saya bertanggungjawab pada puasa saya. Betul tidak? Jangan bohong, dosa. Nanti pahalanya kurus. Itu cerita mak saya dululah. Kamu tak boleh bohong, dia bulan puasa. Kalau bulan puasa, puasa kamu kurus je. Loh, sedih pula. Contoh. Nak bagi tu sebab itu kita kata buah Ramadan yang paling besar yang kita harus pegang sampai bila-bila ialah merasa paling dekat dengan Allah, paling diperhati Allah, paling disayang Allah, paling dijaga Allah. Apa tanda Allah jaga? Ramadan ditutup pintu neraka. Aku dah tutup pintu ni dah. Jangan minta doa lah. Betul atau tidak? Jadi buah dari Ramadan kita berdoa, ya Allah Tuhanku, tutupkanlah aku pintu neraka ni sampai bila-bila. Untuk keluarga aku, bahagia aku, masyarakat aku, seluruh hamba Allah, seluruh umat Muhammad, ya Allah. Sebab kamu dah tutup dah, jangan buka lagi untuk kami, ya Allah. Kami dah masuk Ramadan, kami dah cuci diri dah. Kami dah baik hati, kami dah jujur, kami dah bertanggungjawab, kami dah pemurah, kami dah sedekah. Sebab itu banyak benda dibuat di bulan Ramadan. Double, triple. Boleh nampak? Siapa yang sedekah kerana Ramadan? Letih. Siapa sedekah kerana Allah? Yes. Saya nak membeli syurga saya dengan sedekah saya, ya Allah. Jadi ke ini pendinding api neraka, ya Allah. Sebab itu sedekah Allah ganda. Supaya mau bekal kita cepat banyaknya. Sebab Allah bagi ganda pahalanya. Supaya cepat banyak. Dosa 4 lori. Tapi bila diganda. Cepat tak banyak? Dah masa sebulan. Wow. Layak ke tidak masuk pintu syurga yang terbuka lebar-lebar tu? Sebab itu niat kenapa dia kata pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup. Buah Ramadan takut dengan neraka. Rindu dengan syurga. Ya Allah, Tuhanku, kebuka pintu syurga ini, ya Allah. Bukakan pintu syurga ini untuk aku, keluarga aku, kerabat aku, karya aku, ya Allah. Jangan ditutup untuk kami, ya Allah. Buka untuk kami, ya Allah. Kami puasa ni, ya Allah. Kami buat baik ni, ya Allah. Sebab itu doanya meruntun. Sebab itu doanya nangis. Kita minta benda yang Allah dah sediakan. Ini kekuatan. Sebab itu ketika Isra Mi'raj di langit ke-6, Nabi Musa, bila Nabi nak naik ke langit ke-7, Nabi Musa nangis. Jibril tanya, ya Musa, kenapa kamu nangis? Orang lain tak ada nangis pun. Langit 1, langit 2, langit 3, langit 4, langit 5 tak nangis pun. Bye-bye, selamat jalan, selamat jumpa Allah. Tapi sampai Nabi Musa nangis. Jibril kata, kenapa kamu nangis ya Musa? Muhammad nak pergi jumpa Nabi Ibrahim, nak naik langit ke-7. Dia naik ke terus Sidratul Muntaha. Aku nangis kerana dia adalah orang yang paling muda. Nabi paling muda, utusan paling muda, pilihan Allah paling muda, tapi dia jadi kekasih Allah. Dia jemput menghadap. Kami ni dah lama, dah tua, tak ada jemput. Merasa istimewanya Rasulullah. Kenapa kamu nangis lagi ya Musa? Umat Nabi Muhammad kecil-kecil. Umurnya pendek-pendek. Sebab itu kita doa nak umur panjang. Tapi tak sebut nak panjang mana. Letih juga. Syurga tak pula. Syurga apa? Oh, nak syurga Firdaus. Betul. Cakap dia nak syurga ya Allah macam Nabi Musa. Aku nak syurga ya Allah. Syurga yang last pun tak apa. Syurga yang lapis 8 pun tak apa. Sebab aku ada dosa bunuh orang. Aku lempang orang, aku bukan nak bunuh dia. Tapi tak tahu lempang tu mati dia. Nampak ada. Sampai Nabi Musa tanya Allah ni. Yang duduk syurga last bawah tu siapa?
Kalau aku tak layak duduk di Firdaus, bagi aku yang last. Janji syurga. Kalau dia Nabi minta last, kita siapa? Nabi bukan, ulama bukan. Nampak tak? Ni kekuatan. Janjinya masuk syurga, tak kira. Tapi naknya Firdaus, ya Allah. Tempat para Nabi tu, perangai je labi-labi. Letih weh. Betul? Dosa kita banyak. Dosa Nabi Musa satu. Betul? Dosa Nabi Adam pun satu. Betul? Tapi nangis 3 tahun. 30 tahun. Ya Allah. Baru dapat ampunan. Kita dosa 4 lori. Taubatnya tak nangis pun. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, terima taubat kami. Ya Allah, terima taubat kami. Tapi itu buat juga lepas itu. Jelas. Jadi buah dari Ramadan pertama rasa paling dekat. Paling dilihat Allah. Paling diperhati Allah. Paling disayangi Allah. Sebab itu Allah kunci semua. Allah ikat semua setan-setan. Betul? Tapi ada juga yang ngamuk-ngamuk lagi bulan Ramadan. Ada juga yang marah-marah. Itu cucu-cucu setan yang tak sempat diikat. Yang Allah ikat mungkin yang besar-besar. Datuk-datuk nenek je. Yang halus-halus ni masih ada. Sebab itu kita masih lagi ngamuk. Masih lagi marah-marah. Masih lagi naik suara. Masih lagi macam-macam. Betul? Boleh nampak buah Ramadan? Kita nak jumpa buah Ramadan pertama merasa paling dekat dengan Allah. Perasaan ini tak boleh tanggal. Perasaan dekat sebab kita puasa kan. Pertama kalau kita kata dari segi materialnya ataupun dari segi fizikalnya, puasa melatih diri kawal, mengatih untuk kawal diri. Kalau masa kanak-kanak, apa makna puasa? Tak makan, tak minum, that's it. Selesai. Betul? Tapi setelah kita belajar, ya Allah, matanya puasa, telinganya puasa, otaknya puasa, perut, bukan perutnya saja puasa. Lidahnya puasa, ya Allah, tangannya puasa, kakinya puasa. Sebab itu ada puasa umum, puasa khusus, puasa paling khusus. Kalau puasa paling khusus, tak diingat apa, dah ingat Allah je. Syurga tu dah digambar depan mata dah. Sebab dah buka. Syurga tak pernah dibuka, kecuali bila Nabi Muhammad dah diketuk tadi. Sebab kita dulu masuk. Jadi bila membaca peristiwa Nabi Musa kata, umat dia umurnya kecil-kecil, saiz pun kecil-kecil, umur pun pendek, tapi umat dia paling ramai masuk syurga. Umat Nabi paling ramai masuk syurga, kata Nabi Musa. Nabi Musa dah tahu umat Muhammad ni paling ramai masuk syurga. Umat aku besar-besar, panjang-panjang umur, tapi sikit masuk syurga. Sebab itu aku nangis saja Jibril. Nampak? Rasa beruntung tak jadi umat Muhammad. Bila membaca peristiwa itu, tolong angkat tangan, ya Allah, itu aku. Masukkan aku sebagai salah seorang daripada umat Muhammad yang dikatakan oleh Nabi Musa layak masuk syurga. Ni kekuatan bila kita membaca sirah-sirah ini. Kerana dia membantu menguatkan keyakinan, menguatkan iman. Maka buah yang paling utama tadi, pertama dia sudah belajar untuk bersih diri. Bulan Ramadan, bulan masuk washing machine. Nak bersih jasad, bersih jiwa, bersih hati, bersih fikiran, bersih perasaan. Bersih niat dan akhirnya keluar dari bulan Ramadan. Dipanggil apa? Aidil Fitri, ya Allah. Habis puasa kembali kepada fitrah. Fitrah semasa dilahirkan. Kembali kepada jiwa yang paling bersih. Kita di Fitri Rio. Tak ingat pula itu bersih. Tak ingat kita nak dah dibersihkan. Nampak? Raya je Rio. Pendang hangus lah. Ketupat lambat rebus lah. Gitu lah gini lah. Rio nak pergi pasar. Putus jari jeng-jeng barang. Nampak tak? Kita terlupa kita nak kembali kepada fitrah, ya Allah. Kuih raya je buat kita terbarai. Betul? Ya Allah, kuih rayanya banyaknya sampai satu meja. Semangat. Kamu pergi raya ke pergi kuih raya? Kamu nak bermaafan kan? Mengkaji kuih rayanya A, B, C, D, E, F, G, H ke? Akhirnya kita takut orang datang. Betul?
Apa sebab takut orang datang? Nak masak apa? Bagi kuih raya dah lah. Tapi semana? Macam-macam berbolak-balik datang tu untuk makan ke? Datang tu apa? Untuk ziarah, untuk maaf-maafan. Tapi dalam perut kita apa fikir apa? Nak masak apa, nak makan apa, hidang macam mana, nak letih. Bagi tahu pula, okey besok kita datang rumah awak. Okey tak? Awak nak masak apa? Loh. Kamu datang nak makan ke Datuk makan nak ziarah? Akhirnya dah hilang niat. Niat dah menyusahkan tuan rumah. Yang ada orang, tak apalah kalau orang tua-tua tengah-tengah didik seseorang ni. Minta ampun, minta maaf lah apa yang ada lah. Datang nak jumpa orang, bukan nak jumpa kuih. Betul kan balik niat datang ziarah? Oh sorry lah, tak ada, tak boleh datang. Oh loh, kena bagi tahu nak datang rumah orang, betul? Apa sebab? Takut orangnya tak ada. Ya ke? Atau nak suruh orang tu masak? Ini pun masalah. Akhirnya kembali pada fitrah tadi, tak kekal bersihnya. Pergi pula masuk, ya Allah pedahnya sambalnya. Ya Allah pedahnya mihunnya. Sembang juga. Nampak tak? Sebab kita tak masuk dalam kepala sebesar-besarnya. Kembali kepada fitrah Aidil Fitri. Ya Allah, aku kembali kepada yang paling bersih, ya Allah. Jangan kotorkan balik. Karena itu hadiah dari Ramadan. Buah dari Ramadan, kamu merasa kamu nak membahagiakan orang. Tak nak sulitkan orang. Kamu nak menjadikan orang itu rasa bahagia kedatangan kita. Bukan rasa sengsara nak datang. Boleh nampak? Awak nak datang berapa orang? Campur budak-budak, campur orang tua, campur orang besar, berapa orang? Oh, kalau 10 orang nak kena goreng mihun 3 bungkus lah kot. Kan pening nak buat assignment lagi tu. Betul? Maka belajar untuk be simple. Nak datang ziarah, bukan nak datang sembang. Sembang pun tak nak, ya lagu-lagu. Wih, cantiknya baju raya. Beli kat mana? Itu baju baik ni, jangan main-main. Kita import punya. Itu pun jadi masalah sebab lupa kita dapat fitrah yang paling baik. Allah tukar kita jadi the best of the best. Tapi sebab tak masuk dalam kepala, maka hadiah Ramadan tadi, buah Ramadan tadi tertinggal. Dah dapat berapa buahnya dah? Okey. Ketiga. Entahlah berapa ketiga. Okey. Pertama tadi kita kata buah paling mahal yang kita nak pegang sampai kita jumpa Allah di syurga. Merasa paling dekat dengan Allah. Merasa dilihat oleh Allah. Merasa dijaga oleh Allah. Merasa disayangi oleh Allah. Ya Allah. Ini yang paling mahal. Yang paling besar untuk kita bawa sampai 12 bulan akan, 11 bulan akan datang. Itu kekuatan pertama. Kedua kita kata, mengapa Ramadan ini hasilkan buah yang sangat hebat? Kerana satu-satunya bulan yang Allah lebarkan semua pengampunan. Selebar-lebarnya pengampunan. Apa sebab agak-agak? Apa sebab? Kerana Allah nak semua kita ni yang masih hidup ni layak masuk syurga. Ataupun dah istilah apa pekah dia kata apa. Nak menjadikan semua penghuni-penghuni neraka ni layak masuk syurga. Kita banyak dosa ke sikit dosa? Banyak. Patutnya ke mana? Ke neraka. Tapi mintanya ke mana? Tak ada neraka, syurga. Tapi buat maksiatnya 4 lori, ngumpatnya 4 gantang. Kedekutnya segunung. Tapi mintanya syurga. Betul? Sebab itu Ramadan dilatih pemurah. Dilatih jaga kata orang. Ramadan jaga lidah. Ramadan jaga pergaulan. Ramadan jaga mata. Ramadan jaga perut. Ramadan jaga hubungan. Pergi tarawih je tak salam orang sebelah. Nak suruh gerak sah je setengah nyawa. Orang belakang lah ke depan. Dia tak juga ke depan. Suruh belakang ke depan. Senang ke susah? Sakit perut. Oi. Bahagia ke tak bahagia? Kadang tak biar je saf tu kosong. Tak kena empuk.
Sebab dia lebih mementingkan perasaan dia. Kita dah buka sejadah kita kat sini. Tak kuasa nak pindah-pindah. Kita datang dulu. Orang kemudian lah ke depan. Dia terlupa nak ke depan. Tak nak cepat masuk syurga. Betul tak? Tapi bermakna Ramadannya kosong. Sayang Allahnya sikit. Okey, jelas? Maka buahnya pertama kita kata tadi, kita nak merasakan bahawa bulan Ramadan ini bulan Allah bagi satu padang ampunan yang paling besar untuk semua ahli-ahli neraka layak masuk syurga. Kenapa Allah kata gitu? Aku nak semua yang pendosa-pendosa ni banyak ke sikit ni layak masuk syurga. Sebab itu aku tutup pintu neraka. Nak suruh buat apa? Nak suruh buat apa ahli-ahli neraka ni? Kita dah rasa macam ahli syurga belaka ni muka ni. Ada doktor kata kita ahli neraka. Betul? Kita hari doa ahli syurga. Itu kita doa yang Allah nak belum tahu. Belum tahu. Jadi jadilah kita ni calon-calon neraka supaya kita dapat motivasi untuk terus bertaubat. Taubatnya tak putus-putus, tak putus-putus, tak putus-putus. Kerana nak layak masuk syurga. Tak nak masuk neraka. Sebab itu doa paling common lah kata orang. Ya Allah ya Tuhanku. Kau izinkan aku masuk bulan Ramadan ya Allah. Bulan pengampunan ya Allah. Aku tak nak jadi hamba-Mu yang durhaka ya Allah. Aku tak nak jadi hamba-Mu yang paling malang ya Allah. Aku nak ampunan-Mu ya Allah. Aku memang banyak dosa ya Allah. Aku bertaubat dari semua dosa ini ya Allah. Layakkanlah aku masuk dalam ruang ampunan-Mu ini ya Allah. Aku nak syurga yang Kau janjikan ya Allah. Aku nak ampunan yang Kau janjikan ya Allah. Tak payah ya doa panjang-panjang bahasa Arab tak faham. Pakai bahasa kita ya. Aku pun dosa ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah. Ngakulah kita banyak dosa. Ngakulah kita ni tak layak masuk syurga. Ya Allah. Apa nasyidnya? Ampunkanlah aku tak layak. Apa lagi? Ini kekuatan yang kita nak angkat. Aku tak nak masuk syurga. Walaupun tak layak nak masuk juga. Sebab itu buah dari Ramadan merasa bahawa kita semua dijemput masuk ke syurga. Masukkan perasaan itu. Masukkan keyakinan itu. Allah tak ada aku masuk neraka. Makanya dia bagi kita masuk ke bulan Ramadan. Dibagi masuk bulan Ramadan, taubatlah. Kerana Allah dah janji, aku ampun semua yang bertaubat. Banyak-banyaklah minta dengan Allah. Supaya sebulan ini kita layak diampun. Lepas itu buat buku baru. Jangan minta ampun bulan Ramadan bersilat balik lepas Ramadan. Ingatlah balik, ya Allah, aku dah taubat banyak bulan Ramadan, ya Allah. Aku dah minta dapat ampunan, ya Allah. Sebab itu Allah kata bulan rahmah, bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan syurga, bulan Lailatul Qadar. Ini buah-buah yang kita nak kena pungut. Supaya kita nak bawa ini sampai keluar sebelah bulan akan datang. Rasakan ya aku dah minta jadi calon syurga ya Allah. Sebab itu Nabi pernah berdoa mengaminkan doanya Jibril. Amin, amin, amin 3 kali sebagaimana yang pernah diriwayatkan oleh ulama. Sahabat kata, engkau amin apa ya Rasulullah? Kami tak dengar siapa-siapa berdoa, kami dengar ampun je. Aku mengaminkan doanya Jibril. Kalau Jibril berdoa, besar ke kecil doanya? Kalau yang amin ya Rasulullah, besar ke kecil? Besar. Boleh faham? Apa doanya? Pertama, celakalah umatmu, ya Allah, malanglah umatmu, sengsaralah umatmu. Kalau mereka ada mak ayah, tapi mak ayahnya terbiak. Mak ayahnya yang dah uzur, mak ayahnya yang dah tua, mak ayah yang susah, tapi terbiak. Malanglah nasib anak ini, malanglah umat kamu ini. Amin, amin, kata Nabi. Bermakna anak
Nabi nak bagi tahu kita, bukan saja jaga mak di bulan Ramadan, tapi juga jaga seumur hidup mak ayah. Jangan kita senang mak payah. Jangan kita kaya mak sengsara. Jangan kita gembira mak berduka cita. Tak dapat apa di bulan Ramadan. Amin yang kedua, ya Rasulullah. Apa yang amin yang didoakan? Malanglah nasib umat Muhammad yang dijemput masuk bulan Ramadan, tapi tak dapat ampun. Ini yang diulang oleh semua para asatizah. Masuk bulan Ramadan tak dapat ampunan. Letih yuk. Penat tak? Sengsara hidup. Bila sengsara di sini, sengsara juga di sana. Tanya balik, ya Allah, aku dah sayang mak aku belum? Aku dah jaga mak aku belum? Aku dah beri segala kemudahan pada mak aku ke belum? Siapa yang cuai ke mak ayahnya, maka anak besok buat tak tahu dengan dia. Jadi sebab itu rumah orang tua-tua sudah sangat mahal harganya. Itu pun berebut-rebut ikut giliran. Okay. Kawan saya 3,000 sebulan. Membayar kepada nursery home. Okay, sebab dia tak sempat kahwin dan tak ada anak. Jadi sakit, dia ada kakak. Kakaknya hantar ke situ. Aku tak sanggup jaga, aku banyak kerja. Bermakna darah daging kita belum tentu sanggup jaga. Anak sendiri belum tentu sanggup jaga kita. Sebab itu jangan minta panjang umur tapi tak tentu bila. Bagi aku umur yang berkah, ya Allah. Bagi aku umur untuk ibadah, ya Allah. Lepas itu ambil lah. Supaya aku tak menyusahkan anak-anak. Iaitu mak yang rasa sangat bahagia dengan Allah. Dia kalau boleh nak baca tepat ke mati lambat? Mati cepat. Bukan nak umur panjang, nak umur berkah. Pendek tapi berkah. Panjang tapi huru-hara. Apa? Buat dosa anak, dosa kita lagi. Ngongeng. Siapa nak mati cepat kata? Tak ada orang nak mati cepat. Betul. Bermakna tak nak jumpa Allah cepat-cepat. Okay? Jadi Ramadan bagi tahu pada kita, syurganya dah buka, nerakanya tutup. Nak jumpa ke tak? Nak dapat pahala puasa ke tak? Ni kekuatan. Makanya mohon dengan Allah, minta dengan Allah, harap dengan Allah, matikan aku dalam keadaan yang husnul khatimah, sebab kita tak tahu. Orang yang sudah masuk ke Ramadan, celaka kalau lepas itu buat maksiat juga. Berdosa juga. Ini kekuatan. Tak dapat ampunan bermakna dia tak dapat ampunan seumur hidup. Kalau tak boleh jadi baik, ini ulama kata, kalau tak boleh jadi baik di bulan Ramadan, bulan mana lagi dia nak baik? Okay? Bulan mana lagi dia nak baik? Kalau masuk bulan Ramadan tak berubah juga, leza-leza juga, kedekut-kedekut juga, sombong-sombong juga, nampak ada. Bulan mana dia nak jadi baik lagi? Maka buah Ramadan yang kita nak pungut, alamak, minta ampun. Ya Allah, dah 5 minit. Kita 10.30 kan? Mana ke dia ni? Okay. Boleh nampak? Maka buah Ramadan yang kita nak pungut sampai kita mati. Ya Allah, ya Tuhanku, kekalkan aku dalam keadaan baik di matamu dan baik di mata manusia. Oleh itu kita kata akhirnya buah Ramadan akan jadi subur. Okay? Sebab itu kalau ikut Ibn Qayyim kata apa? Ibadah yang paling membuat orang jadi bahagia kalau ibadah itu dibuat dengan perasaan cinta. Bukan sekadar taat. Boleh faham? Siapa yang menjalankan ibadahnya taat berpuasa tapi tak bercinta dengan Allah, dia tak nampak manisnya puasa. Siapa tak seronok solatnya lagi. Sebab itu manisnya solat. Ini dah tadarus. Rasa tak manisnya Quran? Manisnya baca Quran. Nak cepat khatam ke nak lambat khatam? Ya Allah. Kita dah khatam dah, mereka ni, grup mereka ni tak tahu apa celapak sangat.
Rasa bangga benar macam sokan pula. Bertanding-tanding siapa nak cepat habis, siapa nak cepat khatam. Tetapi belum cinta dengan Al-Quran. Habis terdaru tutup kedai semua. Maka ibadah yang Ibn Qayyim kata, ibadah yang paling Allah suka ialah ibadah ketaatan yang dibuat dengan perasaan cinta. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Betul? Satu surah je tak ada pengasih penyayang. Lain semua ada Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kita rasa tak? Kita rasa kita sayang Allah ke tak? Tadi kita rasa dekat, rasa rindu, rasa taat. Taat sahaja tanpa kasih sayang, solatnya sakit. Faham? Orang sayang rumah, gemai rumah tapi penat. Sakit hati tak? Jangan main kat sini. Itu ibu dah gemai dah. Jangan sesepah lagi. Yes. Oh. Penat tak? Makanlah. Kita dah penat masak. Faham? Pasal apa? Bukan nak suruh masak. Suruh makan je. Itu maknanya dia bahagia tak masak? Sakit perut. Dia tak seronok masak. Tak seronok ngemai. Jangan sesepah. Sesepah siap. Oh ya Allah. Warningnya setengah mati. Betul? Oleh itu sekali lagi, tolong ingat pesan ini. Tolong mulakan ketaatan dengan 2 syarat. Pertama taat, kedua cinta. Bila cinta baru jumpa rindu. Kita pergi umrah tak rindu Kaabah dah. Dah balik dah, selesai dah. Nampak? Sangat sulit untuk membangun cinta ini. Sebab itu Allah kata mulakan dengan cinta supaya kamu berbahagia buat kerja. Sebab orang bercinta saja nak jumpa kekasih. Sebab itu kita lambat-lambat solat. Sebab apa? Tak cinta. Sebab itu yang kata apa nak buat doktor? Macam mana nak jadi pancul solat? Macam mana nak buat kalau cintanya tak ada? Nak jumpa kekasih. Betul? Semak balik. Itu yang pertama, akhir sekali. Yang kedua, dia pesan juga oleh Ibn Qayyim ialah orang yang berdoa. Jika mahu doanya diangkat, mesti membangun 2 perasaan yang paling kuat. Pertama, percaya 100% yang doanya didengar, diangkat, dibalas. 3 dah. Boleh faham? Percaya 100% masa berdoa, ya Allah, ya Tuhanku. Masukkan aku ke syurga-Mu, ya Allah. Ampun aku, ya Allah. Aku banyak dosa, ya Allah. Dibuat dengan penuh 100% percaya. Allah dengar, Allah angkat, Allah bagi, Allah kabulkan. Tapi syaratnya apa? Percaya. Doa je, minta je. Dapat tak dapat tak kisah. Itu orang percaya ke tak percaya? Tak cukup percaya. Sebab itu doa tak terangkat. Syarat pertama. Last one. Minit terakhir. 10:30. Syarat kedua untuk doa kita cepat diangkat Allah. Dia harus memberikan keyakinan, sandaran paling kukuh. Harapan paling kental. Tadi percaya. Boleh faham? Percaya Allah dengar, Allah angkat, Allah bagi. Tak tahu bila. Kedua, bersandar dengan kekuatan Allah 100%. Kita dengan manusia kan dia kata, nampak muka macam boleh harap. Tapi tak boleh percaya sangat. Betul tak? Ataupun kita kata, nampak muka macam boleh percaya. Tapi jangan harap sangat. Ada tak 2 tu? Percaya dan harap. Boleh faham? Pertama dia percaya doanya itu didengar oleh Allah. Dia harapannya penuh. Dia mengharap penuh. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Apa yang dipesan oleh ulama. Supaya buah dari Ramadan yang kita dah pungut sepanjang sebulan ini. Terus menjadi perhiasan, makanan dan hadiah. Untuk kita menjalani kehidupan 11 bulan akan datang. Boleh? InsyaAllah. Ini kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat.
Mudah-mudahan perasaan itu pertama tadi kita kata cinta, kedua taat dengan cinta. Sebab itu tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Sembah makna akur, sembah makna taat, sembah maknanya kita meyakini sepenuhnya. Ini kekuatan. Jadi kalau nak layak jumpa syurga, kita nak jumpa 11 bulan akan datang, tolong angkat doa kita ini, tolong angkat ibadah kita. Kekuatan ibadah bergantung pada cinta. Kekuatan ibadah bergantung kepada ketaatan yang berbalut cinta, bukan berbalut terpaksa. Jadi akhirnya ibadah jadi berat. Tapi kalau kita berbalut cinta, ibadah jadi ringan. Ya Allah, nak bagi makan orang yang kita sayang. Ya Rabbi. Anak balik asrama je hidangnya special, betul? Sayang anak kita berbalik. Kan lain moodnya, betul? Ini nenek-nenek ni cucu nak balik kampung ni. Macam mana nenek rasa? Sehat terus ya orang tua. Contoh, kalau yang datang tu membahagiakan. Kalau yang datang tu menduka cita kata orang demam dia. Tahu sakit kepala pula rasanya. Itu dah mula tak lalu bangkit, tak lalu berjalan. Okay? Kalau yang membahagiakan tu, tak ada sakit sikit je. Ya kari. Jadi jadilah orang yang mampu membagi cinta dengan ketaatan. Bukan membagi taat tanpa cinta. Taat suami ke sayang suami? Ada orang cinta dengan suami, tapi ada orang tak cinta. Tapi terpaksa taat. Sebab apa? Nak jumpa syurga, tapi tak cinta, tak payah. Tak jumpa syurga jawabnya. Ini kena tengok. Ini masuk dalam diri. Okay? Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.